Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi dan kita akan sambung pada unit 3 bahagian muamalat pada topik jual beli. Baik, muamalat kita boleh definisikan sebagai hubungan sesama manusia dengan manusia dalam urusan dunia. Manusia dengan manusia, kena jelas ya, bukan manusia dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan dalam urusan dunia. Sebagai contoh, jual beli, sewa menyewa, pajak gadai, pinjam meminjam. Okey, itu dikatakan sebagai muamalat. Jadi hari ini kita akan tengok pada topik bahagian jual beli. Baik, jual beli boleh didefinisikan sebagai satu pertukaran dengan sesuatu yang lain. Daripada segi bahasa bermaksud pertukaran sesuatu dengan yang lain. Daripada segi istilah pula dia menyebut menukar harta atau benda yang mempunyai nilai mengikut cara-cara tertentu yang diharuskan oleh syarak dengan lafaz ijab dan qabul. Tukar harta dengan benda lain dengan cara-cara yang telah ditentukan, yang telah diharuskan oleh syarak. Yang penting ada lafaz ijab dan qabul, itu dinamakan sebagai jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Suratul Baqarah ayat 275. Baik, seterusnya kita akan tengok rukun jual beli. Ya. Di sini ada 3 rukun jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli. Maknanya yang pertama kena ada orang yang menjual dan yang kedua ada orang yang membeli. Yang kedua, harga serta barang yang dijual dan dibeli. Jadi barang yang nak dijual tu dia kena ada harga. Ya. Sama ada untuk dijual ataupun untuk dibeli. Kalau dia sebagai penjual, dia letakkan harga. Kalau dia sebagai pembeli, dia letakkan harga juga. Dan yang ketiga adalah sirah. Di situ ada lafaz ijab dan di situ ada lafaz qabul. Ijab lafaz bagi orang yang menerima, menjual, dan qabul adalah lafaz orang yang menerima. Maknanya ini 3 rukun dalam jual beli. Seterusnya kita akan tengok syarat penjual dan pembeli. Ada beberapa syarat yang telah diletakkan ya mengikut syarak berkenaan dengan syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, baligh dan berakal. Orang itu mesti baligh dan berakal, sama ada penjual ataupun pembeli, yang boleh membezakan perkara baik dan juga perkara buruk. Baik. Yang kedua, dia adalah beragama Islam. Ya. Ini adalah syarat penjual dan pembeli. Ya. Yang ketiga, tidak bankrupt atau bodoh. Ya, orang yang menjual dan orang yang membeli ini tidak diiktiraf sebagai seorang yang bankrupt ataupun bodoh. Yang keempat, merdeka. Maksudnya dia bukan seorang hamba. Ya, dia seorang yang merdeka. Namun demikian sekarang ni kita dah tak ada lagi perhambaan. Ya. Okey, seterusnya tidak dipaksa. Maksudnya syarat untuk penjual dan pembeli ini dia tidak dipaksa. Ya, kalau dia nak beli bukan dipaksa, kalau dia nak jual pun bukan dipaksa. Dan yang terakhir adalah bukan berurusan dengan musuh Islam. Itu paling penting. Maksudnya syarat dia adalah bukan kita berurusan dengan musuh-musuh Islam, yang mana kita ketahui bahawa musuh Islam tujuannya adalah untuk menghancurkan agama Islam. Baik. Kita akan lihat perkara-perkara yang membatalkan jual beli. Ya. Jual beli barang yang tidak ada. Okey, mengikut 4 mazhab secara jumhurnya, tidak sah berkontrak dengan ke atas barang yang tidak ada dan yang mungkin tidak ada. Contohnya apa dia? Penjualan anak binatang yang masih dalam kandungan. So, jual beli tersebut tidak sah. Sebab apa? Barang tu tak ada lagi. Ya, barang tu masih ada dalam kandungan ibunya. Seterusnya, penjualan barang yang tidak boleh diserahkan.
secara jumhur ulama ya mengatakan bahawa tidak sah kontrak jual beli barang yang tidak boleh diserahkan ketika kontrak biarpun barang itu dimiliki. Contohnya penjualan burung yang terlepas daripada tangan pemiliknya. Maknanya dia nak jual burung tapi burung tu dah terlepas daripada tangan pemiliknya. Maka di situ tidak sah ya, jumhur ulama. Sekian, terima kasih. Kita akan sambung lagi video akan datang.